Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam siri yang kedua pada semua yang turut serta pada hari ini, iaitu dalam siri Bicara Semangat Mendaki siri 2 bersama dengan Cik Zulhari Jalaluddin, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Basmi Kemiskinan, di mana sebelum ini kita bulan lepas kita telah laksanakan siri 1 lebih kepada pengenalan, introduction berkenaan dengan semangat mendaki YBK. Jadi pada bulan ini untuk makluman semua, kita anggarkan ataupun kita rancangkan program ini untuk adakan sebulan sekali untuk boleh katakan kupaslah ataupun bedah buku. Saya boleh katakan juga yang buku yang Cik Zulhari akan bentangkan sebentar lagi adalah buku ini, buku Semangat Mendaki YBK, di mana di dalam ini seperti yang dibentangkan oleh Cik Zulhari dalam siri 1 yang lalu, yang menyatakan dalam ini ada 5 teras yang digunakan. Jadi kita pada kali ini akan pergi lebih mendalam. Saya difahamkan yang ini Cik Zulhari akan masuk kenaan dengan apa itu semangat mendaki YBK. Jadi pada semua yang sertai pada hari ini mungkin tertanya-tanya, apa itu semangat mendaki YBK? Selalu kita nampak aja program motivasi semangat mendaki, program motivasi semangat mendaki. Jadi pada hari ini Cik Zulhari akan kongsikan bersama dengan semua yang turut serta pada pagi ini. Untuk makluman semua, pada pagi ini semua karyawan YBK turut hadir bersama dan juga turut kita paparkan juga secara live di Facebook YBK. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan pentas ini kepada Cik Zulhari, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Basmi Kemiskinan, untuk teruskan siri 2 berkenaan dengan motivasi bicara semangat mendaki siri 2 pada kali ini. Silakan Cik Zulhari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya pasti semua dah minum. Minum pagi pun ada metafornya. Berapa saya share. Minum pagilah. Minum pagi seperti raja. Maka tengah hari seperti permaisuri. Malam jadilah pemuda sedekah. Makan sikit. Bukan nak jadi raja. Bukan nak jadi permaisuri, apatah lagi nak jadi pemuda sedekah. Tapi cara makan pun ada metafor yang memberi teladan dan kepercayaan bagaimana kita harus makan. Makan pagi banyak dengan nutrisi yang tinggi. Tengah sebahagian daripada pagi, malam tak payah makan banyaklah. Jangan terbalik. Pagi makan banyak, tengah hari makan banyak, malam banyak. Salah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, semangat mendaki adalah modul. Modul membina insan. Dia juga sinergi, membina kekuatan diri dan semangat. Dan dia adalah metafor. Bagaimana orang mendaki, tak peduli dah. Orang mendaki tidak pernah memandang ke bawah. Dia memandang ke puncak. Itulah sasaran dia. Begitu juga semangat mendaki yang sepatutnya menjadi slogan dan kata kekuatan. Saya hanya berharap semua kegiatan YBK khususnya bila menyebut semangat mendaki datang satu kekuatan. Kalau kita ada kesempatan, kita akan buat bagaimana state management semangat mendaki ini. Audi boleh buat, tak Safrul pun boleh buat. Saudara-saudari kaki tangan karyawan YBK yang saya hormati sekalian. Pada bulan lepas saya kata semangat adalah pasal apa yang kita mahu, apa yang kita lihat. Semangat adalah motivasi. Mendaki itu apa? Mendaki bagaimana kita mengurus pengalaman hidup. Bagaimana kita mendepani segala stimulus yang mendorong kita. Bagaimana kita membina sikap kita. Maka kali ini saya nak kongsi. Semangat mendaki bagi saya adalah motivasi sikap. Untuk apa? Untuk apa sikap yang baik? Untuk apa perlu motivasi? Tidak ada lain untuk membina kejayaan, kecemerlangan. Selagi ia dikatakan manusia, dia sentiasa mahu mencipta kejayaan. Dia sentiasa mahu mencipta kecemerlangan. Tidak ada manusia yang mahu mencipta selain daripada kecemerlangan. Saudara-saudari yang sama sekali. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang apa itu motivasi, apa itu sikap dan apa itu kecemerlangan. Saya tidak menggariskan apa-apa. Saya hanya menganjurkan, memberi pandangan bagaimana kita harus berfikir. Sebab akhirnya kita menentukan apa. Saudara-saudari yang menentukan, bukan saya. Saudari lebih tahu apa yang saudari suka,
tuan-tuan apa yang tuan-tuan suka mahu dan tuan-tuan apa yang tuan-tuan percaya. Baik, semangat mendaki ini atau buku semangat mendaki ini adalah berasaskan kepada fundamental NLP dan juga ESQ, sebab dua ni yang saya lalui. Apa itu NLP? Ia adalah Neuro Linguistic Programming. Ramai beberapa orang kaki tangan YBK telah melalui mengikuti kursus ini. Neuro Linguistic Programming pertamanya pasal neuro, otak kita, tak ada lain. Neuron. Kita ada trilion neuron dalam otak kita yang mengatur bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mencipta idea. Kemudian kita ada linguistik. Kita berkomunikasi dengan linguistik. Bahasa adalah perangai kita. Kita melihat orang menggunakan bahasa, kadang-kadang kita terasa. Kadang-kadang orang menggunakan bahasa, kita tak peduli pun. Bahasa sangat penting. Dia adalah medium. Ketiga, tentang programming. Bagaimana kita membina program kita. Bagaimana kita pasak cara pattern cara kita berfikir. Bagaimana kita membina sikap. Jadi Neuro Linguistic Program adalah instrumen yang paling baik. Bagaimana mencipta emosi, bagaimana mencipta motivasi, dan bagaimana membina sikap untuk kecemerlangan. Saya share sikit pasal NLP. NLP ini adalah pasal bagaimana kita mengubah minda. Bagaimana kita mengubah emosi. Bagaimana kita mengubah state kita. Apa caranya? Kita hanya perlu berfikir berbeza. Kita kalau tidak mahu berubah daripada gembira, daripada sedih kepada gembira, kita jangan fikir benda-benda yang menyedihkan lagi. Kita harus berfikir benda-benda yang menggembirakan. Kalau kita marah orang, jangan fikir kesalahan dia lagi. Cari kebaikan dia. Ini adalah kaedah bagaimana kita mengubah cara berfikir. Hanya dengan cara mengubah berfikir, kita boleh mengubah pandangan, mengubah kepercayaan dan mengubah sikap. Kedua, NLP adalah model kecemerlangan. Model bagaimana kita meniru orang. Kita tak boleh meniru mukanya. Kita hanya meniru sikapnya dengan cara dia berfikir. Bagaimana orang berfikir berbeza dengan kita yang tak berjaya ni. Orang yang berjaya berfikir berbeza. Orang kepercayaannya berbeza. Perspektifnya berbeza. Dia punya paradigm berbeza. Malah impian dia berbeza. Saya sendiri dah tua ni, kalau saya ada impian menjadi seorang doktor dulu masa muda, saya jadi doktor sekarang, tapi tidak ada. Dan akhir sekali, model adalah tentang bagaimana kita mencipta keberanian. Jadi selagi kita boleh memodelkan orang, kita boleh berjaya. Ketiga, NLP adalah pasal pengalaman. Pengalaman subjektif. Masing-masing mempunyai pengalaman tersendiri. Tidur sebantal mimpi tak pernah sama. Melihat wayang movie sama, memberi tafsiran berbeza. Melalui pengalaman yang sama, persepsi tetap berbeza. Itulah negara hidayah. Dan kita maksudnya apa? Kita mesti menghargai pengalaman orang. Orang bertindak berdasarkan pengalaman dia. Keempat, yang paling penting, NLP adalah software for brain. NLP adalah rujukan bagaimana kita berfikir. Kita mesti ada rujukan. Jangan sekali-kali kita menggunakan rujukan orang. Kita ada memory kita sentiasa dari setiap masa memilih apa frame kita nak pakai. Frame gembira, frame sedih, frame berduka. Pilih saja frame yang ada dalam kepala otak kita ni. Semua dalam bentuk image. Dari 4 perkara ini terbentuklah tonggak NLP. Apa tonggak NLP? 5. Tapi saya guna 6. Saya percaya tonggak ada 6 NLP. Pertama, tonggak NLP adalah repo. Hidup ini adalah pasal repo, hubungan mesra. Kita sentiasa membina repo yang baik. Apa sebabnya? Sebab dengan repo yang baik, kita mencipta komunikasi yang berkesan. Kita membina kepercayaan orang. Kita sentiasa meraihkan persamaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan sekali-kali tuan biasakan diri meraihkan perbezaan. Alamat bergaduh je kita ni. Kita sentiasa meraih persamaan, mendekatkan jurang perbezaan, barulah komunikasi berkesan. Pertama. Kedua, NLP adalah pasal sistem representasi. Apa itu? Hidup ni tak ada lain. Dia, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa kita bau, apa yang kita rasa dengan lidah. 5 perkara saja. 5 medium ini yang mencerap dalam otak kita. Dan mulalah otak membuat tafsiran. Lihat orang berjaya, kita membuat tafsiran. Tapi hari-hari lihat orang berjaya, yang kita tafsirkan hanya dengki. Salah. Kita kena mentafsir dengan betul. Jadi sistem representasi ini asas dalam NLP.
bagaimana kita melihat orang, bagaimana kita belajar dari pengalaman. Ketiga, NLP adalah pasal wayang minda. Setiap orang ada wayang minda. Jangan lupa tu. Kita ada pandangan kita, orang pun ada pandangan dia. Kita rasa kita betul, orang pun rasa betul. Apa salah kita nak kira pandangan orang? Semoga kita orang meraihkan pandangan kita. Setiap orang hanya bertindak berdasarkan wayang minda dia yang terbaik. Jangan lupa. Orang tidak pernah bertindak berdasarkan pengalaman buruk, berdasarkan wayang minda terburuknya. Kalau saya ada 10 pilihan untuk melakukan sesuatu, saya akan pilih pilihan yang terbaik, wayang minda terbaik, alasan terbaik. Semua orang ada alasan terbaik. Jadi kalau ada orang membuat tafsiran yang tidak sama kita, dia tidak salah. Dia berdasarkan pengalaman dan wayang minda dia. Kita pun begitu. Kita mahu kita dihargai, didengar pandangan kita. Sebab kita rasa pandangan kita, wayang minda kita terbaik. Jadi apa sebab saya cakap pasal wayang minda ini? Bagaimana kita berurusan dengan orang, kita kena raihkan pandangan dia. Bercakap dengan anak-anak, kita cakap wayang minda kita dengan wayang minda anak-anak. Kita cakap logik dia. Itu ketiga. Keempat, kita adalah pasal fikiran pemuda. Kita kena ingat dari setiap masa, kita kena ada apa sudahnya. Stephen Covey dah cakap dah. Everything should begin with the end in your mind. Kita kena bermula apa sudahnya. Jadi setiap kali kita mulakan, kita tahu apa sudahnya. Saya selalu tanya kawan-kawan, anak-anak, apa tujuan ni? Kalau dia boleh jawab, aku teruskan. Masalahnya kadang-kadang kita lakukan, tak tahu sebabnya, kenapa. Jadi kita kena ada fikiran penyudah. Kita kena ada niat, kita kena ada misi kita. Kelima, yang paling penting NLP adalah flexibility dalam sikap. Sikap sentiasa boleh berubah. Kalau orang tidak nak berubah sebab dia tak nak saja. Dia nak keluar dari zon selesanya, sentiasa mahu dalam zon kelompok selesanya itu. Dia tidak mahu mencuba perkara baru, dia tidak mahu gagal, dia takut. Sebab sikap sentiasa berubah. Bagaimana boleh berubah? Tenang je, berfikir secara baru. Kenapa kita terus menggunakan paradigm lama kita? Dulu, kita telah diasak. Santan itu bahaya untuk kesihatan. Tidak. Santan tak pernah bahaya. Yang bahaya gula. Ini paradigm. Berfikir cara baru. Kita sentiasa terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Salah satu sebab ataupun bagaimana kita boleh berubah, kita sentiasa mestilah fleksibel. Jangan sekali-kali kita mengamalkan rigidity. Rigid itu mental block. Rigid itu menyebabkan kita tidak mahu mendengar pandangan orang pun. Kita yang dikatakan selalu berlapang dada, terbuka, dengar pandangan orang. Kita belum tahu, pandangan kita belum tak sebetul. Pandangan kita tetap angan-angan. Pandangan kita tetap ilusi. Yang tetap, yang betul adalah kehendak Tuhan. Jadi kita sentiasa terbuka, fleksibel dan kita boleh berubah selagi kita mahu. Keenam, NLP adalah pasal diri sendiri. Apa yang kita lakukan adalah sebab fikiran kita, bukan orang. Kalau kita gagal, sebab kita. Walaupun kita mendengar kata orang, dia bermula apa yang kita mahu. 6 teras ini adalah asas kepada NLP. Apa itu ESQ? Kedua, ESQ ramai staf YBK dah pakai ESQ. ESQ dapat pasal emotional spiritual quotient. Bagaimana kita bertindak berasaskan kepada kecerdasan emosi dan spirit. Bulan lepas saya dah sebut, hidup ni pasal Maslow teori. Hidup tentang bagaimana mengisi keperluan hidup. Apa itu keperluan hidup? Asasnya apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kedua, emosi. Mengisi keperluan emosi, apa yang kita mahu, apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, apa yang orang lain mahu. Kalau kita boleh mengisi keperluan emosi itu, maka kita akan berjaya. Saudara-saudari yang paling penting, bagaimana kita mengisi keperluan spiritual kita. Apa itu? Bagaimana kita bersiap untuk matilah, senang. Untuk kita pindah ke dunia lain. Jadi kalau dikatakan berbuat baik di dunia ini adalah amalan bekalan dunia akhirat, kenapa kita tidak mahu melakukan kebaikan? Kalau buat dosa di dunia, kita akan dibalas neraka. Kenapa kita masih lagi mahu melakukan perkara yang mungkar ini? Jadi asas-asas ESQ ini adalah bagaimana saya merangka buku 19. Baik, itu asas. Seterusnya saya nak sebut pasal apa itu motivasi sikap cemerlang. Saya nak kongsi apa itu motivasi. Saya kalau dalam sesi motivasi pelajar,
Apa itu motivasi? Dia terletak pada perkataannya. Motif. Setiap apa yang kita lakukan, kalau mahukan dia bermotivasi, kena pastikan kita ada motifnya. Jangan sekali-kali kita melakukan tak ada sebab, tak ada motif. Apatah lagi motif untuk kepentingan kita. Jadi kalau inginkan ia menjadikan satu motivasi, kita ingin sesuatu yang kita lakukan mendorong kita melakukannya, kita mesti berupaya mencipta sebab dan motif. Kalau tidak ada, gunakanlah kecerdasan akal mencipta alasan dan sebab. Kenapa kita perlu lakukan? Kenapa kita belajar? Mesti ada sebab. Masalahnya tak ada sebab, tak ada motif orang belajar. Kalau contohnya belajar untuk pintu kepada dunia luar. Kenapa kita bekerja? Mesti ada sebab. Sebab sukungkannya gaji. Ataupun lebih baik kena career. Lebih baik lagi kerana spiritual. Amalan baik, ibadah kita. Dan dia mesti berasaskan kepada sebab dan motif itu, kepada apa yang kita suka, mahu dan percaya. Jadi, kalau kita menyuruh orang, kita memberi motivasi kepada orang, pastikan dia suka, mahu dan percaya. Kalau dia tidak mahu, tidak percaya, kita kena ajak dia berfikir dulu. Bagaimana mencipta motif dan kepercayaan itu. Bagaimana mencipta supaya dia suka. Tuan-tuan dan puan sekalian, motivasi mesti ada kepentingan. Semua orang ada kepentingan. Jangan sekali-kali kita harap orang buat, dia tak ada kepentingan, mustahil. Dia mesti ada kepentingan. Sama ada dia kepentingan diri dia, ataupun kepentingan yang diberikan sesuai untuk dia. Menyuruh anak pun, tuan-tuan, saudara-saudari yang dah beranak, pastikan anak ada kepentingan dia. Nak suruh-suruh saja, kita nampak riak mukanya. Kita suruh kawan-kawan pun, staff, suruh kalau tak ada kepentingan dia, tak ada kepentingan untuk pembangun diri dia, kita kena cipta apa kepentingan dia. Saya selalu sebut, kalau meletakkan kepentingan gaji tak lama, cukup benar habis. Tapi kalau meletakkan kepentingan diri, untuk membina diri, mahir dalam bekerja, insyaAllah kekal sampai ke pencen. Begitu juga menyuruh pelajar. Kalau nak suruh belajar, jangan suruh belajar untuk menaikkan nama sekolah. Belajar untuk kepentingan dia, untuk dapat pekerjaan baik, career yang baik. Itu pertama, motivasi mesti ada motif. Kedua, motivasi mesti ada makna. Sebab ada makna itu kecerdasan akal, makna kerana kecerdasan emosi, makna kerana kecerdasan spiritual. Mestilah sesuatu yang dia suka, mahu dan percaya. Dia adalah kecerdasan minda kita. Tiada paksaan dalam motivasi ini. Kata orang, motivasi lebih baik self-motivation. Kita motivasikan diri kita. Sebab kita tahu apa yang kita mahu, apa yang kita suka, apa yang kita percaya. Dia berbalik kepada teori Maslow juga. Mengisi keperluan hidup. IQ kalau bekerja, untuk apa? Gaji. Untuk apa? Untuk KPI. Kita perlu mencatat KPI yang baik, menaikkan pangkat. Itu IQ. Kalau pelajar, untuk apa? Untuk kursus yang baik. Kenapa? Untuk dapat universiti yang baik. Untuk apa? Untuk kursus yang baik. Untuk apa? Untuk pekerja yang baik. Mesti ada makna. Kedua, kalau pelajar pula apa kecerdasan emosinya? Kerana dia mau berkongsi kerjaan. Ada satu... Wak Jamil nak tengok muka ke? Bagi suara dulu. Dah. Okey. Kalau suruh pelajar pun, saya dulu masa sesi motivasi, saya cakap, tahukah pelajar-pelajar sekalian, betapa anak ibu dan ayah sentiasa mau berkongsi kerjaan saudara kamu, saudara-saudari sekalian. Anak-anak pun harus tahu, dia pun mau berkongsi kerjaan dia kepada ibu bapa dia. Saya cakap, apakah hadiah yang kamu nak bagi pada ibu dan bapa antara dua hidup ni? Inilah keputusan dia, sampai biasa. Perkara-perkara begini menyentuh mereka. Kita pun ada satu video klip blind father and daughter. Kisah bapa buta dan anak. Walaupun buta, dia masih mahu melihat anaknya berjaya. Walaupun meraba-raba. Begitulah kita beri makna. Akhir sekali makna yang kita beri spiritual. Kita bukan pasal harta, kita pasal bersiap untuk ke sana. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu asas kita lebih kekal. Itu makna yang kita beri untuk mencipta motivasi. Saudara-saudari yang sekalian, saya melihat masa je ni. Bagaimanakah kita ingin tahu sesuatu motivasi itu berjalan? Ada 3 perkara. Pertama, kita perlu platform. Kita perlu alam sekitar. Kita perlu persekitaran. Kita Datuk pun dah sebut dah. Alam terbentang menjadikan guru. Sekeliling kita ni guru. Semuanya boleh menjadi stimulus. Boleh mendorong kita melihat, mendengar dan merasakan
Apatah lagi kalau kita ada pengalaman mengikuti seminar, majlis ilmu, dan kita sentiasa boleh modelkan orang. Melihat orang berjaya, apa kita lihat? Apa kita pelajari? Jangan lihat Mercedes dia aja. Lihat sikap dia, janji dia, bagaimana dia memenuhi janji dan amanahnya. Ada kawan-kawan, tuan-tuan perasan, datang tepat pada masa atau lebih awal. Cara dia mengurus. Belajar itu. Ada kawan-kawan bercakap dengan penuh berhemah, sentiasa menjaga hubungan baik, sentiasa meraihkan orang. Ini juga perlu belajar. Ini adalah motivasi. Berlakunya motivasi, kita belajar dari. Kedua, apa itu motivasi? Motivasi bagaimana kita sedar diri. Bagaimana kita mencipta kesedaran diri. Bagaimana kita melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeza. Bagaimana kita melihat bahawa membina sikap tepat masa itu penting, bukan untuk orang, untuk kita. Bagaimana kita mencipta subconscious kita, brand kita, orang tepat masa. Kita tak mahu dilihat, di branding sebagai orang terlambat. Kita orang tepat pada masa kerja dan janji. Bagaimana kita melihat orang miskin? Kesedaran diri. Kita tidak mahu miskin dah tentulah. Malah kita mahu menolong orang miskin depan. Bagaimana kita melihat bakat yang ada? Bakat tidak ada makna kalau tidak ada disiplin dan habit yang baik. Sebab yang menyebabkan kita berjaya bukan bakat saja, disiplin dan habit cara hidup. Yang menentukan kejayaan habit. Soalannya, bagaimana kita membina habit? Bagaimana kita membina sikap? Kejap lagi saya akan sentuh. Dan satu lagi yang paling penting saya cakap. Tan Sri Maktab, kita punya bos besar pun cakap, it's not the destiny, it's about the journey. Bukan hanya menentukan tentang destiny, kita harus menguruskan perjalanan. Kita harus menguruskan konteksnya. Kita nak mencapai sesuatu, jangan langgar orang semua. Habis luka-luka orang, kita nak mencapai apa kita mahu. Habis terpaksa menipu kadang bukan. Kita harus memikirkan bagaimana kita mengurus orang. Jadi, kalau dalam sesi motivasi, saya mulakan setiap kali sesi motivasi, semua pelajar kena berjanji. Apa itu janji dia? Selepas sesi motivasi, saya berjanji saya akan berfikir cara baru untuk kesedaran diri yang baru. Sebab perubahan sikap penting untuk motivasi. Perubahan sikap hanya berlaku bila kita berfikir cara baru. Kalau kita masih berfikir cara lama, kita akan dapat hasil yang lama. Kalau kita berfikir cara lama tidak berubah, kita akan dapat tahap yang lama, standard yang lama, piawai yang lama. Maka kita mesti berubah sikap. Apa caranya? Bukan terus berubah. Kita kena mulakan sikap sentiasa fleksibel, sentiasa terbuka mendengar pandangan orang, sentiasa mendengar mind map orang, sentiasa mengaraikan yang minda orang, sentiasa meraihkan pengalaman orang. Saudara-saudari yang bersama sekalian, itulah motivasi. Kalau inginkan dia berlaku, kita mesti yakin bahawa motivasi menuntut perubahan sikap. Saya hanya berharap, bulan lepas pun cakap, lepas habis sesi 40 minit ni ada sedikit perubahan dalam cara berfikir. Selebihnya bacalah buku, carilah maklumat. Baik, itu pertama. Kedua, apa itu sikap? Sikap perangai lah, akhlak. Akhlak kita macam mana? Kita tak sedar. Saya dalam buku ini, buku Semangat Mendaki ini, sikap saya juruskan kepada pertama, ada 4 perkara tentang sikap ni. Saya bukan orang psikologi, saya matematik. Sikap yang saya sebut dalam buku ni 2. 1, bagaimana kita menyempurnakan tugasan. Bagaimana kita melakukan apa yang kita mahu, apa juga yang kita lakukan, bagaimana. Adakah kita bertepatan masa? Adakah kita sentiasa mementingkan kesempurnaan? Adakah kita sentiasa memenuhi janji? Adakah kita sentiasa proaktif atau sentiasa bersikap reaktif? Adakah kita tunggu arahan baru nak buat? Adakah kita bersedia? Bagaimana kita? Adakah kita sentiasa responsif? Ini sikap bukan ciptaan minda saja, dia adalah separa sedar. Sikap yang kita brand dalam otak kita, sikap yang menjadi brand kita. Sikap. Kedua, apa itu sikap? Cara kita berurus dengan manusia. Cara bercakap dengan bos besar, cara kita bercakap dengan kita bawahan, cara bercakap dengan orang tua, cara kita mengurus perasaan orang. Inilah sikap. Kita nampak orang berbeza sebab sikapnya berbeza. Cara bercakap berbeza. Perkataan dia pun berbeza.
Jadi kalau nak sikap yang baik, jaga hubungan baik kita dengan orang. Dengan siapa pun. Jangan jaga bos saja, jagalah yang bukan bos. Kan? Jadi itu sikap. Jadi ada dua lagi, introvert dan extrovert, itu lain lah, terlalu detail. Tapi sikap dalam buku ini, bagaimana kita buat kerja, bagaimana jaga orang. Maknanya, bagaimana kita menyempurnakan apa kita mahu dan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Tuan-tuan dan puan sekalian, sikap kunci dia adalah minda kita. Sebab tu saya suka gunakan NLP ini. NLP tentang neuron. Sikap bermula neuron kita. Cara kita berfikir. Dia bermula dengan sistem representasi. Apa kita lihat, apa kita dengar, apa kita rasa. Kita lihat banyak perkara, tuan-tuan. Banyak perkara hari. Beribu frame kita lihat sehari. Tapi apa yang kita pick up? Apa yang kita cari? Apa yang kita dapat? Apa yang kita pelajari? Bagaimana kita memilih sikap yang baik? Banyak cara memilih sikap yang baik. Dan dia bukan berlaku dan keselip mata. Dia bagaimana memilih sikap ni, melalui prosesnya. Pertama, memilih sikap yang baik, kita harus berfikir cara yang baik. Berlapang dada. Terbuka. Being centered. Jangan prejudis. Jangan meduli. Orang mula-mula kita buruk sangka. Jangan. Cara berfikir itu memilih. Kedua, kepercayaan. Kita kena bina kepercayaan diri. Apa juga yang kita lakukan, mesti ada kepercayaan. Rule of life is a rule of belief. Untuk hidup sempurna, kita kena percaya sesuatu. Sebab itu dalam NLP banyak presupposition yang menjadi kepercayaan. Seterusnya, bagaimana memilih sikap? Gunakan perkataan yang elok. Language is behavior. Orang yang baik, lihat perkataannya. Orang yang tak senonoh, lihat perkataannya. Hari sekali, Datuk selalu sebutlah. Sikap adalah budaya hidup kita. Sikap dah norma kita. Sikap adalah habit kita. Dah 2 tahun tuan-tuan dah memutuskan pakai mask. Masih belum menjadi habit lagi pakai mask ni. Saya 2-3 kali terlajak kan naik kereta, mask tak ada. Belum jadi habit bertahun, kata orang kajian ahli psikologi. Membina habit 7 tahun. Kalau tak percaya buatlah. Lepas 7 tahun jumpa saya. Dapat habit tu. Saya selalu sebut dalam sesi motivasi, balik rumah, kasut letak tempat. Cukuplah tu. Letak tempat kasut. Jangan dengan terajang di kasut tuan. Sikap adalah tentang norma hidup dan habit. Bolehkah kita ubah sikap? Tentu boleh. Bagaimana? Ubah cara fikir. Ubah cara kepercayaan. Dan lebih penting lagi, always reframe. Mentafsir semula. Kalau orang marah, jangan ambil hati. Tanggap tu hadiah lah. Tanda orang sayang kita. Itu boleh ubah. Jadi kalau orang tak boleh cakap lagi, kita fikir bukan-bukan. Jangan. Sikap minda adalah kerana minda. Terbagi kepada 2. 4 sebenarnya. Saya sebut 2 lah. Minda, pertama, minda sedar. Apa itu sedar? Bukan sedar jaga. Minda yang dikawal sepenuhnya oleh otak kita. Dia adalah IQ. Bila IQ ni, sebenarnya tuan-tuan, kita menggunakan IQ 10% dalam hidup ni. Orang selalu dengar seperti iceberg, air batu di atas air. Kita nampak atas tu 10% je. Yang di bawah tu 90% lagi. Kita ni begitu juga. Kita berfikir, bercakap 10% je. Tapi perangai kita 90%. Jawab biasa bolehlah. Jawab cantik. Tapi perbuatan belum begitu. Saudara-saudari yang saya, sikap bermula dengan apa kita. Bila kita mencipta sikap, dia melalui kesukaran. Kita mula memilih berbagai-bagai pilihan. Kita mula memikirkan buruk dan baik. Kita mula memikirkan unjuran. Kita berbagai-bagai. Malah kita mempertikaikan apa kita buat. Susah sikap yang dari IQ ni. Yang 10% ni. Selagi kita kata boleh, lagi banyak kita kata tak boleh. Sikap, IQ, intelek, kebolehan akal berfikir mencari alasan, itu sikap bermula. Tapi sikap kita adalah sebenarnya separa sedar. Separa sedar, subconscious mind. Dia adalah bagaimana kita bertindak berdasar rekod pengalaman kita. Tak fikir pun. Kita belajar kereta mula-mula sikap sedar. Tapi dah ada lesen, tak peduli dah. Kita cakap bukan kerana kita memandu bukan kerana polis dah. Kita memandu bukan kerana peraturan, kita memandu kita suka. Kita nak horn tak potong, itu contoh. Sikap separa sedar. Hidup kita adalah pasal separa sedar. Dia adalah bagaimana kita bertindak berdasarkan rutin, kebiasaan, kelaziman dan apa yang kita suka. Misalnya habit lah. Habit adalah kebiasaan, tak fikir pun.
Tuan-tuan mandi fikir ke? Tak fikir. Makan fikir ke? Tak fikir. Itu habit, kebiasaan. Cara biasa kita buat. Orang latah fikir ke? Tak fikir. Dia tak pernah gunakan pemikiran sedar dia. Dia hanya pemikiran parasedar. Orang fobia fikir ke? Tak pernah fikir. Dia terus takut je. Takut cicak je. Cicak tak nak makan dia pun. Jadi cara dia adalah bagaimana pemikiran parasedar yang dalam kepala otak dia tu bertindak je. Dia langsung tak pertikaikan. Itu kadang-kadang orang cakap melakukan sesuatu lebih baik pakai hati, jangan pakai fikir, jangan pakai otak. Bila pakai otak, lagi banyak kita kata nak buat, lagi banyak kita tak boleh buat. Dia pro and con, otak boleh fikir pro and con. Subconscious tak boleh, dia buat je. Saudara-saudara yang saya dah sebut, saya tengok jam ni. Saya dah sebut pasal subconscious. Sikap adalah subconscious. Saya selalu sebut, benalah subconscious yang baik. Benalah perangai yang baik. Sebab dia bukan apa yang kita fikir, tapi apa yang kita pasak dalam minda kita. Kita tahulah tengok orang kan, macam mana subconscious dia. Saya nak kongsi satu cerita lah. Saya banyak cerita, tapi satu lah. Saya nak cerita pasal kisah orang tua. Stamatis Moraitis. Cerita ni saya share dengan arwah Datuk Beng dulu. Kisah bagaimana seorang tua menjalani kehidupan berdasarkan subconscious mind. Apa itu? Dia tak fikir lah. Dia tak nak fikir buruk baik, tak nak. Dia buat je. Dia ni telah didiagnose kanser paru-paru pada 1996. Oleh kerana kos perubatan dia berisiko terlalu mahal, kemografi mahal, maka dia balik ke Greek untuk menjalani kehidupan menghabisi sehidupnya lah. Itu maksudnya. Jadi apa dia buat? Pagi pergi kebun, tanam anggur, hari balik isteri masak, makan sonok-sonok, cerita pasal hidup, balik kemudian pergi kebun, malam pergi minum bir sikit, 2 minggu pergi kerja. Tak ada apa dia fikir dah. Tak ada mengejar masa pun. Tak ada cemburu siapa-siapa pun. Tak ada fikir apa-apa pun. Tak ada kisah siapa pun. Saya tenang sampai dia lupa pasal kanser. Doktor telah beritahu dia ada lebih kurang dalam 6 bulan hidup. Tapi akhirnya dia diagnose 1976, mati tahun 2013. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia mempunyai subconscious, hidup dengan tenang dan sabar. Tak pernah fikir sakit, tak pernah fikir masa. Tenang. Kita ni sebenarnya tuan, apa yang berlaku pada diri, apa yang kita fikir lah. Hari-hari tengok orang tak percaya, risau, macam-macam. Itu kita ada Allah yang menentukan. Apa kita risau? Kita hanya boleh merancang serah berdiri pada Allah. Itu yang penting. Yang disebut dalam ESQ, menjenih, mengosongkan hati, percaya kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, hidup adalah pasal motivasi, pasal sikap. Air sekali cemerlang. Tujuannya air ini pasal kecemerlangan. Apa tujuan hidup? Tuan, saya biasalah mengendalikan dengan Audi, dengan Halimah, Saiful dan Wan, mengendalikan motivasi. Salah satu finding kita, tak tahulah salah siapa. Bila tanya budak-budak, apakah cita-cita? Tuan-tuan jawapan tahulah. Sekarang doktor, guru, doktor, pilot, asal doktor. Dah ketinggalan dah tu kerja tu sekarang. Apa itu kecemerlangan? Pun tak boleh jawab. Kita yang tua-tua tahulah apa itu kecemerlangan. Apa makna kecemerlangan? Kita mesti beri makna kecemerlangan ini kalau kita mau mencipta kecemerlangan. Dia mestilah apa yang kita inginkan. Selagi kita ingin sesuatu, it's moving toward yang kita capai. Dia mesti melibatkan magnitude dan skala. Kita nak gaji 8,000 sebulan. Kita nak lebih baik pada tahun lepas. Ini ada kecemerlangan. Dia adalah visi dan impian. Dulu saya belajar universiti, kawan-kawan pun sama lah sangat. Belajar untuk lulus je, jangan repeat dah. Kredit bagus lah. Tapi dia belajar, bukan Melayu lah. Nangis tak dapat A dia. Kita tak peduli je. Tak ada makna kecemerlangan. Sekarang, pasak mindalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, sentiasa berusaha mencipta kecemerlangan. Bagaimana? Sikap dan motivasi. Pelajaran cemerlang kenapa, tuan-tuan? Sebab dari mula lagi cita-cita nak 9A. Sentiasa menanam kuat dalam jiwanya, impiannya, mahu 9A. Sekarang dah okey lah budak kita. Biasa dengar dah, dance list lah, floor flat lah kan. Jadi begitu juga, kecemerlangan itu bagaimana kita mencipta apa kita. Kalau lawan bola, apa kecemerlangan? Tak ada lain menang. Kalau ada orang lawan bola, nak seri, tak boleh pakai. Sukan untuk menang. Kalau nak mendaki, sampai ke puncak.
Adakah orang mendaki naik ikut kawan? Tak berlaku, takkan berlaku. Bila menghadapi masalah, dia akan turun balik. Tapi kalau dia memikirkan hendak capai ke puncak, satu kecemahan hidupnya pencapaian, dia mesti sampai ke puncak. Itu dia sebab mendaki. Apa ciri-ciri kecemerlangan? Saya sebut dua lah, tak nak banyak-banyak. Pertama, kecemerlangan itu mestilah terbilang. Kalau dalam 10 orang tu, kita ada 2 orang lah. Kita dia ada 2. Terbilang, gemilang, cemerlang, gemilang, terbilang. Pak Lah pun sebutlah sebagai slogan. Supaya kita sentiasa memodelkan orang cemerlang. Sentiasa meniru bagaimana terbilang. Tak ramai cemerlang, terbilang ni. Dia kata 10%. Kalau dalam kelas tu, nombor 1, nombor 5 tu gemilang. Kita mesti berada di situ. Tapi kadang-kadang bukan tak nak berada di situ, tak peduli pun. Saya selalu gunakan beberapa ikon dalam ceramah. Saya gunakan Abudi Assagoff. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama ni. Orang Banting. Banting pelajar civil engineer UIA. Bagaimana dia perform parkour. Free running. Hebat. Saya tak boleh tunjuk video sini. Nanti makan masa. Dengan musiknya, kecemerlangan. Kalah orang-orang barat. Bagaimana dia perform parkournya dengan muzik akrobatiknya. Tuan-tuan, dia pernah bergayut di menara Marina di Abu Dhabi. 103 tingkat. Di atas puncaknya tu. Dia rakam dengan video klip dengan YouTube. Tuan-tuan tengoklah Abudi Assagoff. Hebat dia ni. Sekarang dah mula budak Melayu melaksanakan parkour ni. Parkour ni satu pergerakan akrobatik yang melembat-lembat terbang-terbang ni. Dia penuh dengan langkah-langkah keselamatan. Ataupun apa itu terbilang. Saya selalu sebut tentang billionaire di Malaysia lah. Tapi tak menarik perhatian budak-budak. Kan tak menarik. Kalau kita sebut seorang milenial Malaysia siapa? Kita sebut masa Robert Kwok. 15 bilion duit dia, US dollar. Budak-budak terlalu tinggi duit tu. Tidak menarik perhatian. Jadi, tetapi kalau saya sebut pasal Abudi Assagoff ni, dia menarik. Kita ada contoh-contoh. Banyaklah contoh. Kalau kita sebut pasal orang berpengaruh di dunia, siapa yang berpengaruh di dunia sekarang? Xi Jinping, Siusak Agung Komunis. Sangat berpengaruh sebab penduduknya 1 bilion. Dia batuk je, risau EU, risau Amerika. Dululah, sekarang tak tahu dulu. Jadi terbilang sentiasa mengingat kalau melakukan sesuatu yang terbaik. Itu cemerlang lah, baik. Kedua, apa itu cemerlang? Kita sentiasa mempunyai piawai yang tinggi. Kelas dunia. Kalau buat kerja tu A lah. Jangan bila kita bagi bos kerja kita, bos senyum tidak, pun tak. Kita tahulah maknanya. Bos pun pasti lah. Kita sentiasa berusaha meningkatkan prestasi. Begitu jugalah ke perkara lain. Dalam sukan nak menang. Rekod dunia. Kalau pendapatan, mesti lebih purata pendapatan Malaysia. Saudara-saudari saya sebut budak sekolah lah. Tapi tak kena lah. Kalau kerja, mesti lebih gaji 3,000. Sebab purata pendapatan orang sekarang 3,000. Kalau yang top 40 itu adalah 18,000 contohnya. Tetapi dalam perkara-perkara ini, yang paling penting, cemerlang adalah bagaimana kita merasakan kecemerlangan itu. Kita rasa diri kita cemerlang. Itu perlu dibina. Emosi yang cemerlang bagaimana? Nak senang contoh saya cakap, bila duit ada 5,000 dalam poket, jalan dekat shopping kompleks. Rasa bangga, yakin. Membina rasa cemerlang ada satu kaedah dalamnya. Saya tak tahulah boleh sesuai saya nak ajar di sini, tapi kalau ada masa nanti saya ajar. Saya pun boleh ajar, Halimah pun boleh ajar. Membina state of excellence. Sentiasa merasakan kita yakin dan percaya. Bagaimana caranya? Gunakan otak, gunakan fikiran kita, mengingat semula kejayaan-kejayaan yang kita lakukan dan merasakan emosi dan state itu. Apa dikatakan pattern circle of excellence. Saya tak fikir sesuai untuknya. Jadi saya kata 39 minit saya telah cover apa itu NLP, apa itu ESQ yang saya guna dalam buku ini. Saya sentuh sedikit apa itu motivasi, apa itu sikap, dan akhirnya apa itu kecemerlangan. Semuanya kita tentukan apa kita mau, apa yang kita makna kita beri, apakah motif kita untuk membina motivasi itu, dan bagaimana kita set kecemerlangan itu. Jangan ikut orang. Listen to your heart yang baik. Jangan tak dengar langsung, tak peduli. Saudara-saudari yang saya hormati, saya fikir cukup 40 minit. Saya tutup. Semangat mendaki itu adalah motivasi sikap cemerlang.
bagaimana kita motivate diri kita, bagaimana kita membantu kawan-kawan dan anak-anak, motivate mereka dengan motif dan makna yang mereka tentukan. Jangan kita ni bahasa kita bahasa retro, anak-anak bahasa moden, bahasa contemporary, kita bahasa klasik, tak kena. Biar dia fikir apa yang baik untuk mereka. Dan bagaimana membina sikap. Membina sikap tuan-tuan perlu masa. Membina habit ni. Kalau percaya budak latah tu, kalau tak berusaha menghilang latahnya, sampai ketua lah melatah tu. Boleh hilang. Siapa cakap tak boleh hilang latah? Caranya kita ada pemikiran sedar melawan pemikiran separuh itu. Dan akhirnya pasal kecemerlangan ni. Standard ataupun piawai yang kita tentukan apa kita mahu. Bulan depan insyaAllah kalau di panjang umur kita akan bercakap 5 pilar dalam semangat motivasi sikap menaik cemerlang ini. Saya akan bercakap tentang minda. Kenapa orang boleh kita tak boleh? Orang boleh kita boleh. Kita cipta alasan. 2, saya akan cakap pasal impian. Di mana segala-galanya bermula. Apa yang berlaku orang berjaya kena impian ini. 3, kita akan cakap bagaimana kita mengurus diri kita dan emosi kita. Kita harus urus emosi kita. Kalau dibiarkan mereput dia nanti. Kena move on. Saudara sekalian, kita kena cipta kepercayaan baru. Dulu arwah Pak Latif selalu sebut saya, dia tak setuju dengan ICT ni. Tak boleh sekarang ni. Kita kenalah IT literate, kita kena IT savvy. Kita tidak nak bayar duit bil pun tak boleh. Akhir sekali kita mesti boleh mencipta keberanian. Bagaimana caranya? Padam ketakutan. Dari sekian saja. Terima kasih kerana bersedia mendengar dan saya doakan semua kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Zuhairi Jalaluddin yang telah menyampaikan untuk kita punya siri kedua pada hari ini. Terima kasih kepada semua turut hadir bersama pada hari ini. Saya tengok di Facebook Live pun ramai yang turut serta pada hari ini. Cik Zulzali, Puan Harrison pun ada bersama. Ramai lagi lah yang akan ikut di Facebook saya tengok. Dan terima kasih juga pada Alpa kita turut bersama pada pagi ini. Saya tengok tadi Dr. Fatah ada. Terima kasih Dr. Fatah. Cik Zainal Jaiz ada. Terima kasih semua yang turut serta dan semua karyawan-karyawan YBK yang sertai pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri akan datang. Seperti yang telah dinyatakan oleh Cik Zuhairi sebentar tadi. Motivasi semangat mendaki itu apa dia? Motivasi sikap cemerlang. Jadi insyaAllah kita akan cuba dalami lagi pada bulan hadapan untuk topik-topik seterusnya. Jadi sampai kita jumpa lagi pada siri akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.